Hello, terima kasih karena menyertai program keselamatan lalu lintas dalam bahasa Melayu, persediaan permit _lesson peranti kawalan lalu lintas disampaikan oleh The Center Program Keselamatan Lalu Lintas. Karena COVID-19, pastikan Anda mengikuti prosedur ini. Tata cara berikutan COVID-19. Buat janji temu, harus pakai pelitup muka dan jarakkan diri sejauh 6 kaki. Batalkan janji temu sekiranya Anda sakit atau demam, mempunyai COVID-19, terdedah pada COVID-19, diarahkan untuk mengasingkan atau mengkuarantin diri. Sangat penting bahwa Anda dapat membezakan perkataan pada setiap bentuk pengenalan dalam bahasa Inggris dan mengetahui apa bentuk pengenalan yang boleh Anda lakukan. Ketahui perbezaan setiap jenis pengenalan, ketahui perkataan dalam bahasa Inggris. Identification card atau kad pengenalan sahaja, dilarang memandu. Learner permit atau permit pelajar. Pengenalan, memandu dengan pemandu, pengawasan berusia lebih dari 21 tahun. Driver lesson over 21 atau lesson pemandu usia lebih dari 21 tahun. Pengenalan, memandu tanpa pengawasan. Junior permit or lesson atau permit atau lesson junior. Pengenalan, keistimewaan memandu yang terhad. 3 langkah untuk mendapatkan lesson. Untuk maklumat lanjut dalam bahasa Melayu, silakan kunjungi senarai video YouTube Pusat Berkenaan Keselamatan Lalu Lintas dalam Bahasa Melayu. Anda seharusnya dapat mengklik pautan tersebut dan ia akan membawa Anda ke YouTube. 3 langkah utama adalah: yang pertama, lulus ujian bertulis permit pelajar. Yang kedua, ambil kursus pre-lessonan 5 jam. Dan yang ketiga, lulus ujian jalan raya. Anda mesti mengetahui perkataan dan nomor dalam bahasa Inggris pada isyarat jalan raya. Peranti kawalan lalu lintas. Yang pertama, salah satu sebab utama kemalangan adalah tidak mematuhi isyarat jalan raya dan peranti kawalan lalu lintas yang lain. Tidak berhenti, masuk ke dalam lalu lintas secara salah, memecut, dan banyak lagi. Akibatnya besar. Isyarat jalan raya, isyarat peraturan. Isyarat peraturan biasanya berbentuk segi 4, tepat yang berwarna putih dengan abjad
atau simbol berwarna hitam, tetapi sesetengahnya menggunakan bentuk berbeda, dan terdapat juga yang menggunakan abjad atau simbol berwarna merah. Isyarat berhenti. Berhenti sepenuhnya. Berikan hak lalu lalang kepada kendaraan dan pejalan kaki yang masuk atau menuju ke persimpangan. Bergerak apabila selamat. Anda mesti berhenti sebelum garisan berhenti. Jika ada, jika tiada, Anda mesti berhenti sebelum Anda memasuki lintasan pejalan kaki. Isyarat beri laluan. Perlahankan kendaraan dan bersedia untuk berhenti. Kurangkan kelajuan apabila Anda menghampiri persimpangan. Bersedia untuk berhenti dan berikan hak lalu lalang kepada kendaraan dan pejalan kaki yang masuk atau menuju ke persimpangan. Anda mesti berhenti sepenuhnya di isyarat beri laluan sekiranya keadaan lalu lintas memerlukan. Semasa Anda menghampiri isyarat beri laluan, periksa lalu lintas dengan berhati-hati dan bersedia untuk berhenti. Jalan sehala dilarang masuk. Dilarang membuat pusingan U. Sesetengah isyarat peraturan mempunyai bulatan merah berpalang pada simbol. Ini menunjukkan bahwa sesuatu tindakan seperti tidak dibenarkan membelok ke kanan atau sesetengah kendaraan dilarang memasuki jalan. Isyarat berbentuk segi empat tepat yang berwarna putih dengan abjad atau simbol berwarna hitam atau merah menunjukkan supaya berwaspada terhadap peraturan khas yang tertentu. Maksudnya, isyarat-isyarat ini memberi maklumat tentang peraturan arah lalu lintas, kegunaan lorong, selekoh, kelajuan, tempat letak kereta api, dan keperluan khas lain. Isyarat jalan raya, isyarat bahaya. Isyarat bahaya biasanya berwarna kuning dan berbentuk rhombus dengan abjad atau simbol berwarna hitam. Lorong kanan tamat, susur ke sebelah kiri. Lalu lintas mencantum masuk dari arah kanan. Lampu isyarat di hadapan. Licin apabila basah. Jalan berkembar tamat. Lalu lintas dua hala. Bukitan di hadapan. Isyarat bahaya berwarna kuning dengan abjad berwarna hitam. Tanda amaran berwarna kuning dengan huruf hitam, tetapi ada yang mempunyai bentuk yang berbeda seperti itu. Seperti lintasan sekolah dan lintasan kereta api. Isyarat jalan raya, isyarat kawasan kerja. Warna jingga dengan abjad atau simbol berwarna hitam. Maksudnya, orang sedang bekerja di atau berhampiran jalan dan lalu lintas mungkin dikawal oleh pengawal bendera. Had laju kawasan kerja adalah serendah 25 BSC atau
40 km per jam boleh diletakkan. Walaupun tiada had laju diberikan, Anda mesti memandu pada kelajuan rendah semasa melalui kawasan kerja dan Anda mesti senantiasa mematuhi pengawal bendera. Ilustrasi berikut menunjukkan beberapa isyarat yang akan digunakan oleh pegawai bendera. Ketahui dan patuhi isyarat ini. Kerja pembaikan jalan 1000 kaki. Berhenti, perlahan, jalan. Isyarat lampu merah. R sama dengan lampu isyarat merah. Apakah maksudnya? Merah tetap, berhenti, jangan bergerak sehingga lampu menjadi hijau. Sekiranya anak panah hijau menyala bersama lampu merah, Anda boleh membelok mengikut arah anak panah dan hanya jika tiada halangan di persimpangan. Anda boleh membelok ke kanan semasa lampu merah tetap selepas Anda berhenti sepenuhnya dan memberikan hak lalu lalang kepada lalu lintas dari hadapan dan pejalan kaki. Anda boleh membelok ke kiri semasa lampu merah tetap apabila Anda membelok dari jalan sehala ke jalan sehala yang lain selepas Anda berhenti sepenuhnya dan memberikan hak lalu lalang kepada lalu lintas dari arah depan dan pejalan kaki. Anda tidak dibenarkan membelok semasa lampu merah jika terdapat tanda dilarang membelok semasa lampu merah atau tanda, isyarat, atau tanda turapan lain yang melarang membelok. Anda tidak dibenarkan membelok semasa lampu merah di kota New York kecuali terdapat tanda isyarat yang membenarkan. Pemandu bus sekolah yang membawa murid-murid tidak boleh membelok semasa mana-mana lampu merah. Isyarat lampu merah. R sama dengan lampu isyarat merah. Apakah maksudnya? Merah berkelip bermaksud sama seperti isyarat berhenti. Berhenti, berikan hak lalu lalang dan bergerak apabila selamat. Anak panah merah, jangan bergerak mengikuti arah anak panah sehingga lampu anak panah merah terpadam dan lampu atau lampu anak panah hijau menyala. Dilarang membelok ke kanan atau ke kiri semasa anak panah merah. Isyarat lampu kuning. Y sama dengan lampu kuning. Apakah maksudnya? Kuning tetap, lampu akan bertukar daripada hijau kepada merah. Bersedia untuk berhenti apabila lampu merah. Kuning berkelip. Pandu dengan berhati-hati. Anak panah kuning. Kebenaran membelok oleh anak panah hijau akan tamat jika Anda hendak membelok mengikuti arah anak panah, bersedia untuk berhenti. Isyarat lampu hijau. Lampu isyarat hijau. Apakah maksudnya? Hijau tetap. Jalan, tetapi berikan hak lalu lalang kepada lalu lintas lain di persimpangan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
Lihat bab 5. Anak panah hijau. Anda boleh bergerak mengikuti arah anak panah, tetapi Anda mesti memberikan hak lalu lalang kepada lalu lintas lain di persimpangan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Lihat bab 5. Isyarat lalu lintas, lampu kawalan, kegunaan lorong. Lampu kawalan kegunaan lorong, apakah maksudnya? Lampu khusus di atas jalan raya kadangkala digunakan untuk menunjukkan bahagian lorong jalan raya yang boleh digunakan pada masa tertentu. X merah tetap. Jangan memandu di lorong ini. X kuning tetap. Bergerak dari lorong ini. X kuning berkelip. Lorong ini hanya boleh digunakan untuk membelok ke kiri. Anak panah hijau. Anda boleh menggunakan lorong ini. Tanda turapan gambaran keseluruhan. Garisan dan simbol pada jalan raya membahagikan lorong-lorong dan memberitahu waktu Anda boleh memotong kendaraan lain atau menukar lorong. Garis dan simbol ini juga memberitahu bahagian lorong yang patut digunakan untuk membelok atau tempat Anda perlu berhenti untuk melihat tanda atau isyarat lalu lintas. Anak panah pada ilustrasi berikut menunjukkan arah lalu lintas. Tanda turapan, garisan tepi, dan garisan lorong. Garisan tepi dan garisan lorong. Apakah maksudnya? Garisan berterusan sepanjang sisi jalan memberitahu Anda bagian sisi jalan. Apabila lorong memandu berakhir dan bahu jalan bermula. Memandu melintasi garisan tepi adalah salah satu dari sisi undang-undang, kecuali apabila diarahkan oleh pegawai polis atau pegawai lain yang dibenarkan atau apabila dibenarkan oleh isyarat rasmi. Garisan tepi yang menyerong ke tengah jalan menunjukkan jalan semakin sempit di hadapan. Garisan yang memisahkan lorong lalu lintas yang bergerak pada arah yang sama berwarna putih. Garisan yang memisahkan lalu lintas yang bergerak pada arah bertentangan berwarna kuning. Mungkin terdapat juga dua garisan di antara lorong-lorong dengan garisan yang berterusan atau putus-putus. Baca bab 6 berkenaan peraturan cara memotong kendaraan lain. Tanda turapan. Satu garisan putus-putus. Satu garisan putus-putus. Apakah maksudnya? Satu garisan putus-putus, Anda boleh memotong kendaraan lain atau menukar lorong jika Anda boleh berbuat sedemikian dengan selamat tanpa mengganggu lalu lintas. Tanda turapan. Garisan berterusan dengan garisan putus-putus. Garisan berterusan dengan garisan putus-putus, apakah maksudnya? Garisan berterusan dengan garisan putus-putus. Jika Anda berada pada bagian dengan garisan berterusan, Anda tidak boleh memotong kendaraan lain atau melintasi garisan, kecuali untuk membelok kiri ke jalan masuk. Jika Anda berada pada bagian dengan garisan putus-putus, Anda boleh memotong sekiranya selamat dan Anda tidak
mengganggu lalu lintas. Tanda turapan, garisan kembar berterusan. Garisan kembar berterusan, apakah maksudnya? Garisan kembar berterusan, Anda tidak boleh memotong atau menukar lorong. Anda tidak boleh melintasi garisan kecuali untuk membelok ke kiri atau memasuki atau meninggalkan lebuh raya. Contohnya, ke atau dari jalan masuk atau membuat pusingan U, lihat bab 5. Tanda turapan, satu garisan berterusan. Garisan lorong, satu garisan berterusan. Apakah maksudnya? Satu garisan berterusan, Anda boleh memotong kendaraan lain atau menukar lorong, tetapi Anda hanya boleh berbuat demikian apabila terdapat halangan di jalan raya atau terpaksa karena keadaan lalu lintas. Tanda turapan, anak panah. Anak panah, apakah maksudnya? Anak panah menunjukkan lorong yang mesti Anda gunakan. Sebagai contoh, dalam ilustrasi ini, Anda boleh membelok ke kanan dari lorong kanan sahaja. Untuk pergi terus, Anda mesti menggunakan lorong kiri. Anda mesti berada di lorong yang betul sebelum Anda sampai ke garisan berterusan yang memisahkan lorong. Tanda turapan, simbol rombus. Simbol rombus, apakah maksudnya? Simbol rombus, simbol ini menandakan lorong khas untuk bus, HOV, kendaraan berpenumpangan tinggi, seperti berkongsi kereta dan berkongsi van, bicycle, atau kendaraan khas lain. Anda tidak boleh memasuki dan menggunakan lorong-lorong ini kecuali kendaraan Anda mematuhi bilangan penumpang atau keperluan lain yang dinyatakan oleh isyarat bagi waktu. Keadaan khas tersebut berkuat kuasa. Apabila digunakan untuk menandakan lorong khas di jalan raya di kota, bahagian garisan putih berterusan yang memisahkan lorong rombus dari lorong biasa boleh digantikan dengan garisan putih putus-putus. Di lokasi-lokasi ini, kendaraan bukan HOV boleh memasuki lorong HOV jika mereka membelok ke kanan di persimpangan seterusnya. Lorong bus dan lorong HOV bertujuan menggalakkan penggunaan paling cekap bagi kapasiti jalan raya dan lebuh raya yang terhad. Keadaan ini memastikan kendaraan dengan kepentingan yang tertinggi bergerak paling pantas. Tanda turapan, garisan berhenti dan lintasan pejalan kaki. Garisan berhenti dan lintasan pejalan kaki. Di persimpangan yang dikawal oleh isyarat berhenti, isyarat berlaluan atau lampu isyarat, mungkin terdapat garisan berhenti berwarna putih yang dicat merintangi lorong, dipanggil garisan berhenti, dan atau dua garisan selari yang dicat merintangi jalan atau dipanggil lintasan pejalan kaki. Apabila dikehendaki berhenti disebabkan oleh isyarat atau lampu, Anda mesti berhenti sebelum Anda sampai ke garisan berhenti. Jika ada,
atau lintasan pejalan kaki, Anda hanya perlu berhenti pada garisan berhenti atau lintasan pejalan kaki jika dikehendaki oleh lampu, isyarat bertanda, atau tidak bertanda. Satu garisan berhenti mungkin diletakkan di persimpangan untuk memberikan ruang kepada kendaraan lebih besar seperti trailer traktor, bus, dan truk untuk membelok tanpa memaksa kendaraan lain berundur. Penting agar Anda berhenti sebelum sampai di garisan berhenti. Lihat pejalan kaki dalam bab 11. Garisan berhenti, garisan lintasan pejalan kaki. Arahan yang diberikan oleh pegawai trafik. Pegawai trafik. Pegawai trafik. Arahan yang diberikan oleh pegawai trafik mempunyai lebih keutamaan daripada tanda, isyarat atau tanda turapan. Sebagai contoh, sekiranya pegawai trafik mengisyaratkan Anda untuk berhenti semasa lampu hijau, Anda mesti berhenti. Sekiranya pegawai trafik mengisyaratkan Anda untuk terus bergerak semasa lampu merah atau pada tanda berhenti, Anda mesti berbuat demikian. Antara orang yang dibenarkan untuk mengarahkan lalu lintas ialah pegawai polis, pegawai pompa, pegawai bendera, kawasan kerja lebuh raya, dengan pengawal lintasan sekolah. Terima kasih dari The Center, Program Keselamatan Lalu Lintas. Nomor telepon 315-738-1083. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat di sumber penyampaian dmv.ny.gov bab 4. Jumpa lagi.